إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan perkenannya. Dapat lagi sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته ومشايخنا في الدارين آمين. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-129 dan kita masih lagi pada kitab Azkarul Musafir berkenaan dengan zikir-zikir sewaktu dalam itu sebelum, semasa dan selepas permusafiran. Pada bab yang lepas kita pada majlis yang lepas kita pada bab berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diucapkan berkenaan dengan sebelum keluar daripada bermusafir. Jadi sebelum dia keluar daripada rumah, apa yang perlu dilakukan. Itu dia melakukan solat 2 rakaat, ini solat musafir. Dan hari ini kita pada bab azkarihi idza kharaja. Bab berkenaan dengan zikir-zikir yang perlu diucapkan ketika mana dia telah keluar daripada rumah dia. Baik, kita tengok sikit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin amin. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته وهو مستحب للمسافر. Telah disebutkan pada bab di awal kitab. Di awal kitab berkenaan dengan apa yang perlu dia baca. Apa yang perlu dia baca. Al-kharij min baitihi, ketika mana dia keluar daripada rumah dia. Yang ini doa keluar daripada rumah telah disebutkan pada awal kitab ni. Boleh rujuk balik doa tersebut. Wa huwa mustahabbun lil musafir, ianya sangat dituntut bagi orang yang nak bermusafir. Wa yustahabbu lahu al-iktsar minhu, dan disunatkan ataupun digalakkan kepada dia untuk memperbanyakkan doa tersebut, untuk memperbanyakkan membaca doa tersebut. Wa yustahabbu an yuwaddi'a ahlahu wa aqaribahu wa ashabahu wa jiranahu, dan dianjurkan bagi dia untuk yuwaddi', untuk dia mengucapkan selamat tinggal kepada ahlahu, yakni bagi kepada anak isteri dia, wa aqaribahu, kaum kerabat dia, sanak saudara yang terdekat dengan dia, wa ashabahu, dan para sahabat dia,
kawan-kawan dia, wa jiranahu, dan juga kepada jiran-jiran dia. Dia mengucapkan selamat tinggal. Dia menceritakan dia nak pergi tempat sekian-sekian untuk bermusafir sekian waktu dan sebagainya. Wa yas'aluhum du'a lahu, dan minta doa kepada mereka. Minta semoga Allah Ta'ala permudahkan perjalanan pergi dan balik dia. Wa yad'u lahum, dan dia minta ataupun dia mendoakan mereka. Dia mendoakan kepada mereka yang nak ditinggalkan dia tersebut. Nah, itu di antara perkara yang disunatkan ataupun dianjurkan bagi orang yang nak bermusafir. Baik. Qala rawaina fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghairihi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala idza studi'a syai'an hafizahu. Riwayat daripada musnad Imam Ahmad ibn Hanbal dan selainnya, yang mana sanad tersebut bersambung dengan Sayyidina Ibn Umar, yakni Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah ta'ala idza studi'a syai'an, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala ni apabila idza studi'a, apabila dititipi, iaitu diminta untuk menjaga sesuatu. Studi'a ni maksudnya, maksud asalnya kita beri sesuatu barang untuk dia jaga. Maksudnya di sini apabila kita minta pada Allah Ta'ala untuk menjaga sesuatu, yakni menjaga sesuatu di sini ialah menjaga ahli keluarga kita dan harta benda kita sepanjang peninggalan semasa permusafiran kita, hafizahu, maka Allah Ta'ala akan menjaganya. Itu hafizahu, Allah Ta'ala akan menjaga apa yang kita minta untuk dijaga tersebut. Baik, qala wa rawainahu fi kitab Ibn Sunni wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man arada an yusafir falyaqul liman yukhallif astawdi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni, kitab Ibn Sunni dan selainnya, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, man arada an yusafir, barang siapa yang nak keluar bermusafir, falyaqul liman yukhallif, maka hendaklah dia mengucapkan kepada mereka yang nak ditinggalkan tersebut, daripada ahli keluarganya, yakni anak isteri dia, iaitu dengan membaca astaudi'ukumullah, yakni aku titipkan, yakni aku serahkan kalian kepada Allah, allazi la tadhi'u wada'i'uhu, yang mana Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan wada'i'uhu. Wada'i' jamak kepada wadi'ah. Wadi'ah ni sesuatu benda yang kita serahkan kepada seseorang untuk dijaga. Kita amanahkan kepada dia untuk menjaga peninggalan kita. Yani astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yani aku titipkan, aku serahkan kalian kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala ni tidak akan sia-siakan harta peninggalan kalian, harta peninggalan tersebut. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yani kita ucapkan kepada ahli keluarga kita. Qala wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala idza arada ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanahu fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira. Riwayat Imam Nawawi meriwayatkan daripada yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda,
idza arada ahadukum safaran, sekiranya seseorang daripada kalian nak keluar bermusafir, falyuwaddi' ikhwanahu, maka hendaklah dia mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara dia. Dia mengucapkan selamat tinggal. Fa inna Allah Ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairah, iaitu dengan perkara tersebut, dengan dia memberitahu, iaitu dia mengucapkan selamat tinggal tersebut, moga-moga orang yang nak ditinggalkan dia tersebut mendoakan kepada orang yang nak bermusafir tersebut. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairah, sesungguhnya Allah Ta'ala ni telah menjadikan, telah meletakkan pada doa mereka akan kebaikan. Itu tujuan, antara tujuan kenapa kita disunatkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarga kita ataupun sahabat kita, kaum keluarga kita dan sebagainya, dengan harapan moga-moga mereka mendoakan kepada kita, semoga dijaga sepanjang perjalanan kita, selamat sampai pergi dan balik semua dengannya. Itu tujuannya. Wa sunnah an yaqula lahu man yuwaddi'uhu, dan di antara sunnah bagi orang yang nak ditinggalkan tersebut, dia mengucapkan ataupun dia membaca kepada orang yang nak pergi tersebut. Ini di antara perkara yang sunnah. Orang yang nak tinggalkan tersebut, apa yang dia nak perlu dicakapkan ataupun diucapkan. Qala ma rawainahu fi sunan Abi Daud an Qaz'ah, boleh dibaca dua bacaan, dua wajah, an Qaz'ah ataupun Qaz'ah. An Qaz'ah qala, Qaz'ah ni daripada tabi'in. Qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ta'al uwaddi'ka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, daripada kitab Sunan Abi Daud, daripada Qaz'ah, beliau berkata, qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pada satu hari Sayyidina Abdullah Ibnu Umar berkata kepadaku. Ini sebab Qaz'ah ni cerita kepada Ibnu Umar, kata dia nak pergi, nak bermusafir pada sekian-sekian hari. Maka Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata kepada dia, ta'al, mari sini, datang kepadaku. Waddi'ka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku akan berpisah ataupun mengucapkan selamat tinggal seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepadaku, iaitu dengan ucapan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Yani aku astaudi'ullah, yani aku minta pada Allah Ta'ala semoga menjaga dinaka, yani menjaga agamamu, wa amanataka, dan juga amanah kamu. Amanah di sini bermaksud anak, isteri, dan juga harta benda yang ditinggalkan tersebut. Wa khawatima amalika, dan juga aku berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala mengakhiri amalan kamu dengan perkara yang baik, dengan perkara yang baik. Itu ucapan ataupun apa yang perlu dicakapkan kepada orang yang nak tinggalkan. Dan kita minta semoga Allah Ta'ala menjaga dia, dinaka, ini agamanya. Kenapa didahulukan agama? Kenapa baginda Nabi SAW mendahulukan agama daripada perkara yang lain? Kata sebagian para ulama, sebab agama ni, sebab permusafiran ni adalah satu masyaqqah, satu kesulitan, yang mana dengan kesulitan tersebut dia boleh jadi dia akan meninggalkan sebahagian urusan agama dia. Sebab tu baginda Nabi SAW berdoa semoga Allah Ta'ala menjaga agama dia. Wa amanataka, dan juga amanah, ini amanah, ini harta benda, anak isteri dan keluarga dia. Wa khawatima amalika. Qala al-Imam al-Khattabi, al-amanah huna ahluhu wa man yukhallifuhu wa maluhu alladhi 'inda aminihi. Kata Imam al-Khattabi, amanah yang dimaksudkan di sini adalah ahluhu, yakni isteri dia, wa man yukhallifuhu, dan juga anak-anak dia,
wa maluhu alladhi 'inda aminihi, dan juga harta benda dia yang ditinggalkan kepada orang yang diamanahkan. Sebab zaman dahulu kalau seseorang nak bermusafir, mereka akan meninggalkan barang berharga mereka yang tak boleh dibawa kepada orang yang dipercayai akan amanah dia. Seperti mana pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, baginda adalah orang yang diberi amanah untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang nak bermusafir, oleh orang Quraisy yang nak bermusafir. Mereka akan tinggalkan barang berharga mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah menjaga harta benda orang lain. Baik. Qala wa dzakara ad-din huna, dan disebutkan agama di sini, lianna safar madhinnatul masyaqqah, sebab permusafiran ni adalah madhinnatul masyaqqah. Dia boleh jadi dia sebahagian daripada masyaqqah, daripada kesulitan. Sebab berbeza dengan semasa hadar, iaitu semasa dia berada di tempat, di rumah dia selesa, boleh nak lakukan apa-apa saja, nak solat, nak ada air dan sebagainya. Kalau permusafiran boleh jadi tak ada air dan seumpamanya, maka dia akan meninggalkan urusan seperti meninggalkan solat dan sebagainya. Itu kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah Taala menjaga agamanya. Farubama kana sababan li ihmali ba'dhi umuriddin. Kita kata boleh jadi dia akan menjadi sebab masyaqqah tersebut, kesulitan sepanjang permusafiran tersebut, sababan li ihmal, sebab dia untuk meninggalkan ba'dhi umuriddin, sebahagian daripada tuntutan agama yang dia perlu buat. Qultu qad'ah bi fathil qaf wa bi fathil zai wa iskaniha. Ini boleh dibaca dua bacaan, qad'ah ataupun qad'ah. Baik. Qala wa rawainahu fi kitab at-Tirmidzi aidan an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha bi yadihi fala yad'uha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yad'u yada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqul astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Riwayat daripada kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, daripada Nafi'. Nafi' ni adalah maula Ibnu Umar. Maula ni adalah hamba yang telah dibebaskan, yakni bekas hamba kepada Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wadda'a rajulan. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengucapkan selamat tinggal kepada seorang lelaki, akhadha bi yadihi, maka baginda akan memegang ataupun bersalam dengannya, fala yad'uha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yad'u yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melepaskan tangan baginda sehinggalah lelaki tersebut sendiri yang menarik tangannya. Itu di antara sunnah ataupun akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila baginda bersalam, baginda yang terakhir yang akan melepaskan tangannya. Yani baginda tidak akan melepaskan tangannya, melainkan orang tersebut ialah orang yang disalam tersebut orang yang menarik tangan dia. Yani akhadha biyadihi fala yad'uha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yad'u yada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Itu sama seperti yang doa yang kita bacakan tadi. Astaudi'ullah, yakni aku minta kepada Allah Taala untuk menjaga agamamu wa amanataka, dan juga amanahmu, dan juga pengakhiran amalan kamu. Rawainahu aidan fi kitab At-Tirmidzi an Salim anna Nabiy anna Ibn Umar
رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني يودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Kami telah meriwayatkan, Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Salim. Salim ni adalah anak kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau adalah di kalangan tabi'in. Sebab dia tak sempat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul lirajul idza arada safaran. Salim ni menceritakan tentang keadaan ayah dia. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila beliau kana yaqul lirajul idza arada safaran. Dia Ibnu Umar berkata kepada seorang lelaki yang nak keluar bermusafir, udnu minni, mari dekat denganku. Udnu minni sama juga ada maksud dengan ta'al. Ta'al ni maksudnya mai sini, mari dekat dengan aku. Wad'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengucapkan selamat tinggal seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yuwaddi'una. Fayaqul, seperti mana baginda mengucapkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatim 'amalik. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan sahih. Baik, sama juga dengan tadi. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bil isnad as-sahih an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada an yuwaddi'a al-jaysh qala astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-sahabi. Maka di sini yang disebutkan sahabi ini adalah beliau adalah sahabat. Ini Abdullah ibn Yazid al-Khatmi. Jarang kita dengar nama sahabat ini, Abdullah ibn Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuwaddi'a al-jaysh. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak mengucapkan selamat berangkat kepada jaysh, gerombolan tentera, baginda nak menghantar gerombolan tentera tersebut, baginda akan mengucapkan doa yang sama. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Baik. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fadhawwidni qala zawwadaka Allahu at-taqwa qala zidni qala wa ghafara dhanbak qala zidni qala wa yassara lakal khair haitsuma kunta qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini jaa rajulun, telah datang seorang lelaki, ini pada satu hari seorang lelaki ini telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, inni uridu safaran, sesungguhnya saya nak bermusafir, fazawidni. Zawid ni maksudnya asal daripada zat, zai alif dal. Zat ni maksud asalnya adalah bekalan. Ini bekalan makanan. Bekalan makanan untuk yang dibawa sepanjang permusafiran. Seperti mana dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa? Surah Al-Bih menceritakan tentang wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Wa tazawwadu, yakni sediakanlah bekalan, bekalan makanan. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan tersebut adalah yang mencukupi, supaya kamu tidak terjerumus ataupun dalam binasa sepanjang dalam perjalanan kamu. Sebab nuzul ayat tersebut disebabkan
satu kaum, satu kabilah ataupun sekumpulan ni lah, sekumpulan orang yang dikatakan berasal daripada Yaman. Mereka ni telah berangkat untuk pergi menunaikan haji, tapi mereka tak bawa langsung apa-apa bekalan makanan. Apabila ditanya kenapa tak bawa bekalan makanan, mereka kata kami adalah di kalangan golongan yang bertawakal. Tapi apabila mereka sampai di Mekah, mereka meminta-minta makanan, maka Allah Ta'ala tegur perbuatan tersebut, untuk sediakan bekalan makanan yang untuk dibawa sepanjang permusafiran. Kata sebagian ulama, ayat tersebut boleh difahami dengan dua makna. Makna asal, makna yang pertama boleh difahami, iaitu sediakan bekalan makanan, supaya bekalan makanan tersebut mencukupi, supaya kamu tidak mati, tidak menghadapi kecelakaan dan sebagainya. Itu tafsiran yang pertama. Manakala tafsiran yang kedua, iaitu maksud taqwa. Taqwa itu kita menunaikan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab maksud zat tersebut adalah, kata ulama, ta'am yutakhaz bis-safar. Itu bekalan makanan yang dibawa sepanjang dalam permusafiran. Tapi yang dimaksudkan di sini, yang oleh lelaki tersebut, fadawwidni, dia kata berilah makanan kepadaku, ataupun maksud asalnya adalah supaya baginda Nabi SAW mendoakan, supaya dianggap sebagai bekalan, sepanjang dalam perjalanan. Semoga doa tersebut menjadi barakah kepada dia. Fazawwidni qala zawwadakallahu taqwa. Kemudian baginda Nabi SAW berdoakan, moga Allah Ta'ala memberi kamu ketakwaan. Zawwadakallahu taqwa. Qala zidni, kemudian lelaki tersebut kata, tambah lagi, doakan lagi. Qala wa ghafara dhanbak, maka baginda Nabi SAW mengucapkan, dan wa ghafara dhanbak, moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu. Qala zidni, maka lelaki tersebut minta tambah lagi doa. Qala wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, maka baginda Nabi SAW mendoakan, moga-moga Allah Ta'ala, moga-moga kamu dipermudahkan untuk melakukan kebaikan, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Qala Tirmizi hadisun hasan. Maka ini di antara juga antara apa yang boleh kita ucapkan. Kalau orang tersebut tak minta pun, kita boleh kata zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Itu di antara doa yang diucapkan bagi orang yang nak musafir ataupun orang yang nak ditinggalkan. Saya rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang akan datang, itu bab istihbab talabihil wasiyah min ahlil khair. Bab tuntutan untuk kita minta wasiat ataupun minta nasihat kepada orang yang baik lah. InsyaAllah pada masa yang akan datang. Baik, kesimpulannya itu bagi orang yang nak musafir, dia doa, dia kena bagi tahu, dia nak, ataupun dia mengucapkan selamat tinggal. Moga-moga dengan ucapan selamat tinggal tersebut, orang akan mendoakan dia. Kalau zaman sekarang kita dah seperti kita contoh kita update di Facebook kita, itu di antara juga sunnah. Kita kata nak berangkat untuk pergi menunaikan umrah dan sebagainya, nak keluar pergi menuntut ilmu dan sebagainya, maka itu juga di antara sunnah. Maka kita ucapkan selamat tinggal kepada kaum kerabat kita ataupun sahabat, friends kita, dan juga kita mengharapkan mereka mendoakan permusafiran kita dipermudahkan dan sebagainya. Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon diperbetulkanlah, sebab kita sama-sama bermuzakarah.
Kita akhiri dengan sama-sama selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.